Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi keluarga MBB. So, hari ini kita akan ada presentation daripada Dr. Adrian mengenai kesihatan paru-paru. Punca dan masalah sekali lah. So, dipersilakan Dr. Adrian. Okey, sebentar Dr. Adrian tengah bersiap sedia. Saya kata untuk Tuan Ahmad Pidah, hati ayah nak makan, hati ayah tak payah makan lah. Tak payah makan. Sebab hati ni tempat binatang tu proses toksin. Kalau terutama untuk binatang yang jenis macam ayam daging ni, jangan duk makanlah hati dia. Memang cukup. Benda tu bagi saya kotor. Semua orang kata kotor. Kotor lah kata kotor. So jangan duk makan. Kalau nak makan jenis ayam kampung apa semua boleh makan dia punya hati tu. Tapi kalau untuk ayam daging ni janganlah cari pasal. Okey, baik. Silakan Dr. Adrian. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, hari ini topik yang saya nak share sikit mengenai kesihatan paru-paru, lungs health lah. Betul-betul kita tahu paru-paru kita ni dia punya tugas adalah fungsi dah untuk kita bernafas. Maksudnya apa tu pernafasan adalah untuk kita buat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kita nak buat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. So kita perlukan paru-paru. So ini sedikit anatomi lah mengenai sistem pernafasan kita. Kita akan bernafas oleh hidung kita dan akan pergi ke trakea, akan turun ke bronchus, bronchiol dan pergi ke paru-paru kita. Paru-paru kita ni ada macam balon-balon kecil yang kita panggil alveoli. Alveoli inilah tempat di mana pertukaran gas-gas oksigen karbon dioksida terjadi di antara paru-paru dengan salur pernafasan salur darah kita. So dalam sistem pernafasan kita ni ada satu lagi yang organ yang sangat-sangat penting ialah diaphragm. Diaphragm inilah yang bantu untuk kembang kuncupkan juga paru-paru kita. So sistem pernafasan kita bukan hanya paru-paru tapi termasuk sekali diafragma. Okey. So untuk diaphragm menjalankan tugasnya dia saraf dia dibekalkan untuk saraf C3, C4, C5. So sangat-sangat pentinglah. Kita kena faham juga untuk bernafas sistem saraf pun penting. Sebab kalau sistem saraf kita tak lancar, diaphragm kita tak dapat jalankan tugas dengan baik dan kita punya paru-paru pun tak dapat kembang dan kuncup dan baik-baik. So kita punya pernafasan pun akan terganggu. Okey, ini sistem peredaran darah, pertukaran darah antara kita punya paru-paru dengan jantung kita. Ni sekadar gambar rajah sajalah. Kalau saya terangkan mendalam nanti pening kepala kan. So saya nak fahamkan kita ada jantung kita ni dia bekerjasama dengan kita punya paru-paru. Memang bekerjasama sebab peredaran darah dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida tu memang terjadi di antara oksigen antara paru-paru dengan jantung. Okey, ini gambar rajas yang saya kata pertukaran karbon dioksida dan oksigen di alveoli dan salur darah. Ni cara dia bertukar. Dia punya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Okey. Dia sama saja dia punya konsep yang saya selalu cerita, ada 3 stresor yang akan mengganggu kesihatan kita. Sama juga dengan stresor ni juga akan mengganggu kata orang pernafasan kita ataupun sistem paru-paru kita bekerja. Physical stressor, chemical stressor dan emotional stressor. Macam mana yang kita masukkan tentu? Okey. Ini contohnya. Contoh, kalau ingat lagi apa saya cerita semalam, apabila kita mengalami stres, tak kisahlah physical stress ke, chemical stress ke, emotional stress ke, dia first apa kata ganggu? Dia akan mengganggu kita punya acidity perut kita. Acidity perut kita akan berkurangan. Apabila berkurangan, dia akan menyebabkan absorption of lipid, absorption amino acid, absorption of dan glukos pun akan terganggu. Bila ini semua terganggu, dia akan menyebabkan bentuk
darah merah kita terganggu. Kalau dalam sistem pernafasan kita, dalam sistem uh, oxygen carrier, bentuk darah, red blood cell kita amat penting. Kalau bentuk natural dia adalah concave, dia macam melengkung sedikit, macam boomerang tu, macam melengkung sedikit. Inilah bentuk yang paling optimal untuk oxygen carrier, menjadi oxygen carrier. So apabila bentuk dia kata orang diganggu, dia punya permukaan dia terganggu, dia akan menyebabkan efisiensi dia sebagai pembawa oksigen berkurangan. So kita tengok kalau normal tu gambar rajah normal. Kalau normal darah kita bentuk dia bulat-bulat dan cantik-cantik berkeping. Tapi bila kita menghadapi stres, acute stress, dia akan mula clumping, dia akan mula melekat-lekat. Bentuk dia pun dah tak bulat, tak cantik. Luas permukaan dia makin berkurangan. Ni kan lagi kalau kita ada chronic stress. Bila chronic stress lagi dah bentuk darah kita jadi abnormal. Bila bentuk jadi normal, dia tak boleh bawa oksigen dengan baik. Apabila oksigen dalam darah kita ni tak mencukupi, kita di leher kita ni, di antara arteri karotit internal eksternal ni ada satu macam meter tau. Meter dia akan check kandungan kadar karbon dioksida dalam darah kita. So andai kata time tu kita karbon dioksida level tinggi, dia akan bagi signal kepada jantung kita untuk pump lagi laju. Dan lagi kuat. Untuk apa? Dengan harapan lagi banyak darah yang mengenai oksigen beredar satu badan kita. Untuk kata orang untuk turunkan balik level karbon dioksida tu. Tapi itu pasal banyak rakan MBB yang mengalami masalah anxiety, bila dia datang kembung dia, jantung laju. Dia rasa macam nafas tak sedap. Sebab ini macam tadi dia stres, masalah perut dia, ada kembung, menyebabkan acidity perut dia berkurangan. Kat situ ketupatan, permukaan darah merah terganggu. Kat situ lah oksigen berkurangan, karbon dioksida tinggi. So kat situ kita punya badan kita bagi signal kat jantung untuk pump lagi laju, untuk mengharapkan darah yang mengalami oksigen lagi banyak beredar satu badan. Ini yang MBB selalu hadapi. Bila kembung je, jantung laju. Pom. Sebab pada normal, sebab kadang stres. Sebab kurang oksigen dalam darah kita. So jantung laju untuk harapan untuk lagi banyak darah yang beroksigen ke seluruh tubuh kita. Ini yang akan MBB banyak alami. Anxiety, tiba-tiba jantung laju. Bila jumpa doktor kata jantung okey je, tak ECG okey saja. Memang okey sebab memang tak ada masalah jantung pun, sebab ini adalah adaptasi terhadap stres tu. Kena faham tu apa kita alami sekarang ni, apa yang MBB alami adalah adaptasi terhadap stres tu, yang mana badan kita nak betulkan balik kadar oksigen dalam tubuh badan tu. Itu memang normal, tapi kita tak nak berada dalam state stres sentiasa. That's why kita kena pandai manage, kita kena pandai atasi physical, chemical, emotional stressor ni. Okay. Macam tadi kita tahu, bila kita dalam keadaan stres, kita akan berada dalam sympathetic nervous system, sympathetic dominant. Tapi untuk badan kita sihat, badan kita repair, kita kena berada dalam parasympathetic system, nervous system. So apabila kalau kita berada stres, kalau nampak gambar rajah belah kiri, kalau kita berada dalam sympathetic nervous system, paru-paru kita akan jantung kita akan laju dan paru-paru kita akan dilate supaya dengan harapan lagi banyak oksigen akan masuk. Itu saya terangkan tadi. Secara simple saya terangkan tadi. Cara saya sempat tadi adalah saya simplify dia. Tapi badan kita akan sentiasa jantung laju dan paru-paru kita akan dilate untuk oksigen masuk. Dengan harapan oksigen masuk. Tapi benda ni tak sihat sebab jantung kita sentiasa laju kan, kita berada dalam stress state, tak elok. Kita perlu berada dalam parasympathetic. So that's why kita kena bijak kata orang atasi, manage kita punya stress. Lepas tu kita kena kawal makanan kita sebab tadi punca kata orang bentuk darah kita menjadi tak normal disebabkan sistem hadaman yang tak sihat. So kita kena makan betul-betul, makan biar betul. Lepas tu kita makan suplemen kan, Halfai semua, kita makan vitamin C, Real B, Real C semua kan. Lepas tu kita exercise.
supaya kita tak berada dalam systemic uh, nervous system terlampau lama, sebab kita nak cepat-cepat berpindah kepada parasympathetic nervous system supaya badan kita boleh relax dan regenerate dan repair. Okay, saya hari ni saya nak cerita sikit pasal orang asma. Sebab masalah paru-paru ni ada macam-macam, ada banyak, tapi saya ambil satu topik, asma. Ini belah kiri sekali adalah salur pernafasan untuk orang yang normal, memang besar. Nak bandingkan orang asma, salur pernafasan dia mengecut dan mengecil dan penuh mucus. That's why orang asma ni kadang dia datang susah nak nafas. Susah nak nafas sebab saluran pernafasan dia kecil. That's why dia perlukan pump. Pump tu kita panggil bronchodilator. Dia buka balik bronchus dia. Bronchiole supaya udara boleh masuk dengan mudah dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pun berlaku dengan mudah. Okay. Ini ada satu ini adalah ketua research yang dilakukan oleh WHO dan badan-badan macam itulah. Dia mengatakan asma ni adalah penyakit orang-orang bandar, senang cerita. Orang-orang bandar. Penyakit orang bandar. Sebab apa? Sebab kita perasan zaman-zaman dulu, zaman-zaman orang-orang yang berada di kampung, dia kurang mengalami masalah asma ni. So diorang dah check, diorang dah kaji, memang asma ni penyakit orang bandar je. Orang-orang yang kelas atasan. So siapa yang ada asma tu memang tinggi dia punya kelas tu. Dia punya taraf tinggi tu. Lepas tu proof of hygienic hypothesis. Nak kata apa? Kalau nak bandingkan orang bandar, sebab orang bandar ni mementingkan terlampau fasih kesihatan, fasih dengan kebersihan, terlampau bersih. Bila terlampau bersih, badan kita jadi tak kuat. Kalau kita perasan lah, orang-orang kampung, badan diorang kuat. Tak ada penyakit, susah nak dapat penyakit. Nak bandingkan orang bandar. Orang bandar ni senang dapat penyakit. Sebab gaya hidup dia orang, makanan dia orang. Gaya hidup senang je. Bila terlampau takutkan penyakit, badan kita jadi tak kuat. Nak bandingkan orang-orang dulu dan orang-orang kampung, dia biar saja anak-anak dia main dekat lumpur, dia biarkan saja nak main kat parit, betul tak? Demam tak apa, sekejap baik. Tak payah makan ubat pun. Sebab dia secara tak langsung kita train badan anak-anak tu menjadi lebih kuat. Nak bandingkan orang bandar, tak boleh main kat tanah sikit, tak boleh kotor sedikit, tak boleh pergi kat longkang sikit, tak boleh. Bila benda tu terjadi, badan dia tak kuat, imun sistem tak dapat develop. Itu beza dia orang bandar dengan orang-orang kampung. That's why kita panggil, and then bila dia check balik, dia buat kajian balik statistik, orang bandar paling banyak ada asma nak bandingkan orang kampung. So diorang buat macam kaitan dah antara cara kehidupan orang bandar dengan cara kehidupan orang kampung. Macam tu kat sini dia tulis exposure to farm animal and drinking unpasteurized milk protective against asthma. Maksudnya makan susu asli kata orang. Susu kata orang fresh dari ladang, memang fresh, habislah. Tak ada pasteurized, memang daripada lembu top terus kita minum. Itu dapat protect daripada asma. Ini yang orang kampung-kampung dulu buat. Mana ada orang kampung-kampung dulu susu tu dipasteurized, susu tu dia masak terus minum. And then presence of pet in house and large family size are protective against asthma. Maksudnya orang-orang zaman dulu keluarga dia besar, betul tak? Anak berapa orang? 11 orang, 7 orang, 10 orang. Kat situ environment dia orang jadi lain nak bandingkan zaman sekarang. Keluarga kecil 2-3 orang sahaja. And then kata orang tak biasa dengan binatang-binatang. Bila tak biasa dengan binatang, bila datang binatang, datanglah allergic tu, datanglah asma tu. Nak banding zaman-zaman dulu, diorang punya kehidupan diorang adventurous. Bagi saya orang zaman dulu kehidupan diorang adventurous. Nak main kat mana suka hati, nak mandi laut, mandi sungai lah, pergi main lumpur lah, pergi main. So kat situ diorang develop immune system. Develop immune system tu jadi lebih kuat nak bandingkan zaman sekarang. Sikit-sikit mak ayah larang, termasuk saya lah, kadang-kadang risau anak main kotor semua kita larang, tapi sebenarnya benda tak apa elok. Kiranya jangka masa panjang tu badan anak-anak kita tak dapat develop immune system yang lagi kuat. Ini diorang punya kajian, tapi saya setuju juga dengan kajian diorang ni.
And then ini efek vaccination dan asma. Uh, the odds of having an allergy-related respiratory symptom in the past 12 months was 63% greater among vaccinated subject than unvaccinated subject. Maksudnya dalam masa 12 bulan, orang untuk mengalami kata orang simptom-simptom respiratory, masalah respiratory, allergic semua, ada peningkatan sebanyak 63% kepada orang yang kena vaksin nak bandingkan orang tak vaksinate. Ini bukan dia cerita pasal vaccination COVID dia cerita vaksinasi yang biasa-biasa yang wajib ambil tu, seperti difteria, polio, MMR semua tu. So badan anak-anak kita akan jadi lemah dan senang nak dapat alergi. Tapi ini bukan bermakna saya kata jangan bagi anak vaksin, tak, bukan. Vaksin tu ada setengah vaksin tu perlu ambil, contohnya macam tetanus, polio semua memang perlu ambil. Cuma ini dia nak bagi tahu saja ada peningkatan sebanyak 63% untuk mengalami masalah alergik ni. Tapi bukan semua orang. Ingat bukan semua anak lah, tapi ada risiko dia. Lepas tu antibiotik dengan asma. Kalau siapa yang expose anak dia terlampau awal, ada increase of developing asma untuk anak dia. Tapi kena ingat juga, antibiotik ni kalau kita sangat memerlukan, kita ambil. Contohnya kalau anak tu, baby tu ada infection. Memang nak tak nak kena ambil antibiotik. Kena ambil antibiotik sebab tanpa antibiotik mungkin nyawa anak itu tergugat, akan kata orang akan ada masalah lagi besar. Contohnya multi organ failure disebabkan infection tu. So antibiotik ni diperlukan. So kita kena fikir je, kena buat timbang tara. Adakah benefit outweigh the harm? Anda kata benefit lagi banyak daripada harm, better ambil. Sebab asma ni treatable. Asma ni treatable nak bandingkan organ failure. Organ failure susah sikit nak treat, nak bandingkan asma. So kena faham. Bukan saya kata, orang anak-anak ni, kalau yang kecil-kecil ni kalau expose, kita bagi makan antibiotik awal-awal nanti kena asma. Janganlah bagi antibiotik. Jangan silap kat situ. Ini saya bagi tahu correlation dia saja. Okay, Tylenol dan asma. Tylenol ni paracetamol lah. Panadol. So memang ada juga peningkatan risiko mengalami masalah alergik dan asma ni untuk orang yang exposekan anak dia terlampau awal terhadap Panadol. Tapi sekali lagi saya tegaskan, apabila benefit outweigh the harm, kita ambil juga Panadol dia. Tapi kalau kita boleh kawal tu anak tu dengan tepik sponging, dengan letak cool fever, tak perlulah ambil Panadol. Tapi kalau terlampau panas, membahayakan kesihatan, terpaksa bagi anak minum Panadol, ambil juga. Ini sekadar research yang mengatakan ada peningkatan risiko untuk menghadapi masalah alergik dan asma kepada anak-anak yang diekspos, diberi makan Panadol terlampau awal. Itu saja. Kenapa boleh terjadi itu? Sebab bila kita makan Panadol, dia akan menyebabkan glutathione. Badan kita keluarkan sendiri glutathione. Orang ingat glutathione untuk putih. Ya, dia memang salah satu fungsi lah untuk memutih. Tapi dia ada banyak fungsi lagi. Glutathione ni macam antioksida dan dia bantu fungsi paru-paru. Dia bantu fungsi paru-paru. Bila makan Panadol ni, dia akan menyebabkan glutathione dalam badan kita musnah. So fungsi paru pun berkurangan, tak dapat menjalankan tugas dengan efisien pertukaran oksigen dan karbon dioksida tu. Okay. Ini cara pernafasan. Ramai orang dia bernafas cara yang salah. Kita nak bernafas cara yang betul adalah pernafasan nasodiaphragmatic punya cara. Maksudnya kita bernafas melalui hidung dan kita menggunakan diaphragm kita juga untuk bernafas. Macam mana kita nak tahu kita bernafas menggunakan diaphragm? Macam mana kita nak tahu kita bernafas dengan betul? Bila kita tarik nafas, perut kita akan ke depan. Itu cara pernafasan yang betul. Ada orang dia bernafas paru-paru nak buka yang atas, perut dia kecil. Bila dia buat bernafas cara macam tu, paru-paru besar, maksudnya dia hanya menggunakan one third saja. One third maksudnya
paru-paru kita satu per tiga yang ke atas saja yang digunakan saja. So tak efisien, tak efisien. Tapi kalau kita bernafas masuk hidung dan menggunakan diaphragm, perut kita kembung. Bila kita narik nafas, perut kita ke depan. Maksudnya kita menggunakan 2/3 paru-paru ke bawah tu. Yang bawah tu 2/3 besar lagi permukaan kita guna. So kat situ lagi banyak oksigen masuk. Dan kita bernafas keluar menggunakan mulut kita. So perut kita masuk dalam balik. So ini kita panggil diaphragmatic punya breathing. Kita guna diaphragm. So again, mudah saja kita nak tahu kita bernafas yang betul ke tidak bila kita tarik nafas perut kita ke hadapan. Bukan paru-paru ke hadapan. Kalau paru-paru ke hadapan, maksudnya kita nak tarik nafas paru ke depan, perut masuk dalam. Itu cara pernafasan yang tak apa betul sebab kita tak menggunakan keseluruhan paru-paru kita dengan optimum. So bila tak menggunakan semua keseluruhan paru-paru optimum, maksudnya pertukaran oksigen karbon dioksida pun tak dapat terjadi dengan optimumnya lah. So betulkan pernafasan. Bila pernafasan kita betul dan sama-sama, cara pernafasan yang betul boleh mengurangkan stres, emosi, stres fizikal juga. So penting pernafasan yang betul. Okay. Ini exercise lah. Exercise pernafasan. Kita breathe in for 8 second and hold. Kita nafas 8 saat dan kita hold. Lepas tu hold breath 10 second. Itu orang beginner lah. Bila kita tarik nafas 8 second tarik nafas, perlahan-lahan tarik nafas. Orang yang baru-baru lagi 10 saat tahan. Lepas tu exhale. Lepas tu lepaskan nafas sepanjang 16 saat. And then dah lepas nafas tu, hold balik. Paru-paru kita dah kosong. Hold. Banyak 10 second untuk orang yang beginner. And then breathe in balik. Repeat balik. Ini latihan pernafasan. Supaya yang sama-sama kita boleh hilang stres juga benda ni. Sekejap ambil telefon lagi sekejap. Bateri habis. Sekejap, anak saya datang pula. Okay. Kat sini dia cerita pentingnya microflora. Ni maksudnya gut microbiome. Yang kita selalu cerita tu, gut microbiome, orang bakteria baik, flora fauna perut kita yang baik tu kan. Sangat-sangat penting untuk sistem pernafasan kita juga. Macam saya cerita tadi, bila kita stres, perut kita kembung, kita berlaku kata orang kita dalam sympathetic nervous system, perut kita punya fungsi akan terganggu. Bila terganggu, acidity perut kita akan berkurangan, akan mengganggu bentuk darah kita. Bila bentuk darah kita terganggu, oksigen carrier tak dapat berjalan tugas dengan baik. So kena faham tu betapa pentingnya gut microbiome. Kita punya flora fauna dalam perut kita, bakteria, protozoa, fungus, virus, semua ada dalam perut kita. So sangat-sangat penting. So kat sini kita apa purpose of our immune system reside in our gut. So maksudnya kita punya immune system ni 80%-nya dekat perut kita. Bila perut sihat, insya-Allah badan kita sihat. So kat sini kita juga bakteria outnumber your cells. Maksudnya actually dalam badan kita ni lagi banyak bakteria nak bandingkan kita punya sel-sel tubuh badan kita. So that's why penting untuk kita jaga gut microbiome kita. So jaga pemakanan kita, makan biar betul, ambil half-five, lepas tu ambil microbiome semua kan. Probiotik amat penting. And then jangan lupa juga vitamin B juga. Dia akan produce vitamin B. Kalau kita vitamin B tak kuat, tak cukup, badan kita tak dapat jalankan tugas yang baik. Okay. Lepas tu viruses are beneficial for asthma. Kita selalu ingat, risaulah virus nanti sakit. Ya, memang akan sakit. Tapi sebenarnya bila kita expose kepada virus, ni contohnya virus influenza lah sekarang ni kan, tengok orang tengah takut influenza ni kan. Bila badan kita expose dengan satu-satu virus, badan kita akan create immune system
akan create memory cells. Memory cells, so bila akan datang, bila dah expose kepada virus yang sama, badan kita dah ada antibody dia dan dapat menyerang virus tu dengan cepat. So jangan takut untuk sakit sebenarnya. Jangan takut sangat untuk kena sakit virus kan. Sebab virus ni kita orang memang berada di mana-mana dan akan kena juga. Sebab bila kita kena jangkitan virus, badan kita macam saya kata tadi, dia akan train badan kita untuk tingkatkan imun sistem dia sendiri. That's why nak bandingkan, saya kata tadi, kita buat perbandingan tadi orang kampung dengan orang bandar. Bila orang kampung ni, dia tak kisah anak dia nak pergi main kat mana, nak pergi main curug mana, kotor mana, selama je. Sebab yang actually cara tak langsung dia train imun sistem dia. Nak bandingkan orang bandar ni, takutlah nanti kan demam lah, nanti kan kena sesama lah. Bila dia macam tu, kita risau-risau, badan kita sendiri pun dah tak kuat. Tak dapat train. So that's why senang nak develop penyakit-penyakit. Kalau hari ni kita pasal pernafasan, senang nak kena allergic, senang nak kena asma sebab kita tak train badan kita untuk lawan penyakit tu. Tadi kan saya cerita pasal glutathione. Glutathione tu adalah antioksidan yang penting. Dan sama dia ada fungsi yang banyak dekat paru-paru kita. Ada bantu juga paru-paru kita jaga tugas dia. So sangat penting kita orang kalau ada boleh amalkan tingkatkan pengambilan glutathione ni, kita ambil. Tapi fungsi dia kita kena faham. Fungsi glutathione ni boleh untuk kecantikan juga. Tapi sebenarnya kita kena faham, glutathione ni fungsi utama adalah antioksida. Bila kita makan suplemen antioksida, badan kita akan bertambah sihat. Okay. Vitamin C pun adalah antioksida, help to protect your lung. So pengambilan vitamin C pun sangat-sangat penting untuk paru-paru yang sihat. So dalam MBB ni kita ada apa? Real C. So ambil pengambilan real C yang kita ambil real C setiap hari, insya-Allah kan badan kita penuh dengan antioksida, dapat kita orang dapat menguatkan lagi kita imun sistem kita. Dan paru-paru kita pun tambah sihat. Ini vitamin A. Vitamin A juga sangat-sangat penting untuk fungsi paru-paru yang lebih efisien dan lebih sihat. So, cuba amalkan pengambilan kata orang makanan whole food lah, makanan natural untuk dapatkan vitamin A ni. Seperti carrot, sweet potato, spinach semua kan. So, tapi saya faham rakyat MBB ada yang tak boleh makan sayur-sayuran ni. Tapi dalam MBB kita bukan menolak semua makanan yang tak boleh makan. Kita akan cuba perlahan-lahan kita orang introduce makanan-makanan yang kita tak boleh makan ni, sampai satu masa badan kita, perut kita boleh kita orang proses semua makanan yang kita sebelum ni tak boleh. So kita kena faham benda tu. Okay. Dah habis dah. So sekarang ni untuk dapat satu fungsi paru-paru yang sihat, first kita kena faham 3 stresor yang penting tu kita kena atasi, kita kena manage. Kedua, kita punya perut, sistem penghadapan yang sihat, maksudnya makan kena betul, makan puas semua. Lepas tu ketiga, dalam sistem pernafasan kita ada peredaran darah, ada oksigen, ada red blood cells. So kena sistem peredaran darah yang lancar, peredaran darah yang kita orang efisien, bentuk red blood cell yang normal. So penting, first stresor kita kena manage, kedua sistem penghadapan kena betul, lepas tu peredaran darah yang lancar. Dan ketiga, yang keempat, jangan lupa juga untuk paru-paru kita berfungsi dengan elok, dia memerlukan bantuan diaphragm. Diaphragm bertugas, dia memerlukan sistem saraf yang elok. Maksudnya sistem saraf yang supply dekat kita punya diaphragm adalah C345. Maksudnya dia berada di mana? Di tengkuk kita. So sangat-sangat penting untuk kita ada kita orang sistem saraf tunjang, sistem tulang belakang yang kita orang yang cantik. Maksudnya alignment dia cantik. So ada kata masalah kita hadapi berlarutan, tak salah kita keluar sedikit, invest sedikit untuk check kita punya tulang belakang. Sebab tulang belakang lah semua sistem saraf kita. Ingat, saraf kita termasuklah simpatetik dan parasimpatetik. Dia efek tau. Tulang belakang kita ni, semua sistem saraf kita kat tulang belakang kita. So
kat situ jugalah menentukan kita berada di mood mana, simpathetic low ataupun parasympathetic. Ingat, kita nak berada di simpathetic juga sementara waktu sekejap saja, tapi dalam sama kita nak cepat-cepat badan kita ke parasympathetic nervous system supaya rest and digest kat situlah badan kita boleh repair, regenerate, reheal balik badan dia. So sistem saraf kena penting, berangan darah kena baik. Lepas tu jangan lupa exercise. Dah makan dah betul, semua dah makan suplemen, semua jangan lupa exercise. Exercise memang wajib. Jangan anggaplah benda ni permulaan macam kita solat dululah. Wajib kita paksa diri dulu. Bila dah biasa, kita rasa macam janggal pula benda tu kita tinggalkan. Rasa macam, tak boleh lah hari ni tak exercise. Percayalah, permulaan exercise ni sangat-sangat susah. Tapi bila dah biasa buat exercise ni, kalau kita satu hari tak exercise, kita rasa menggigil tak exercise. Betul. Lepas tu, sufficient rest. Tidur yang lena. Sufficient rest ni maksudnya tidur, rehat yang mencukupi. Rehat yang berkualiti sebenarnya. Saya lebih suka kena rehat berkualiti. Bukan tidur yang lama tapi tak berkualiti. Ada orang tidur 12 jam tapi tak kualiti langsung. Ada orang tidur sejam ke 2 jam tapi dia dapat tidur yang berkualiti. Itu yang sangat-sangat penting. Lepas tu, prayer, meditation maksudnya kita orang ketenangan. Tenang. Sistem pernafasan yang betul. Kat situ pun dapat mengurangkan stres dalam badan kita. Dan situ pun dapat betulkan peredaran darah badan kita. So, kena ingat balik, manage stres, makan kena betul, ambil suplemen, lepas tu pastikan peredaran darah kita lancar dengan cara apa? Exercise. Lepas tu sistem nervous system kita, tulang belakang kita kena alignment yang cantik supaya nervous system kita lancar. Barulah badan kita bawa fungsi dengan baik, badan kita dapat regenerate, reheal dan repair dengan baiknya. So saya rasa cukup sampai itu saja topik saya pada hari ini. Kalau ada siapa nak tanya mengenai sistem pernafasan kita, silakan. Apa Kak Bila kita minta ulang balik apa screenshot slide bernafas? Slide bernafas sekejap. Yang ni ya? Yang ni ikut. Kak Bila yang ni ke? Tak apa, saya ni dulu. Saya screenshot ni dulu. Okey, tak apa. Nanti kalau Kak Mila nak, saya bagi adik-adik. Okey. So kita tengok ada soalan kepada Dr. Adrian ni. Daripada Tuan Razman. Salam doktor, yang saya faham bila buat kardio dengan lama dengan heart rate yang tinggi, ia akan menggunakan kapasiti jantung dan paru-paru yang sangat kuat. Okey. Saya nak tanya, paru-paru kita tu adalah ada serta limit tak? Sebagai contoh, saya buat full marathon 4 jam non-stop, average heart rate 155 dan saya buat larian ni kerap. Adakah elok untuk kesihatan paru-paru kita kalau dia selalu bekerja keras? Ni soalan pada Tuan Razman. Okey. Paru-paru kita ni memang dah Allah jadikan untuk menghadapi semua situasi sebenarnya. Semua situasinya. Apa yang Cik Razman buat ni lah, Cik Razman train paru-paru menjadi lagi kuat. Cik Razman perasan tak? Cik Razman bukan terus pump buat marathon full marathon, tak. Slowly kan. Slowly Cik Razman develop stamina slowly. Sebenarnya bila kita develop stamina, kita tengah train paru-paru kita menjadi lagi kuat. Lagi kuat. So tak perlu risau. Kita kata ada limit ke? Limit kita adalah stamina kita sebenarnya. Bila kita rasa macam nampak buat satu benda tiba-tiba cungak-cungak, itu maksudnya stamina kita selalu kata stamina aku tak kuat lah. Tapi sebenarnya cara tak langsung paru-paru kita tak cukup kuat untuk hadapi stres tu. Tapi kita boleh develop, kita boleh train paru-paru. Paru-paru kita macam muscle juga.
macam masa juga kembang kucuk. Tapi jangan lupa untuk bagi masa untuk rest, repair dan regenerate tu. Maksudnya jangan lupa bahagian tu, rest, repair, regenerate. Kita duk push biasa je tapi kita tak bagi masa untuk repair, regenerate. Itu yang tak boleh tu. So kena ada bagi masa juga. Bila dah buat aktiviti yang terlampau berat, kita bagi masa rehat. Kan dah buat full marathon, kita rehatkan kita punya badan sebanyak seminggu ke apa, 3-4 hari ke. Kat situ dah proses repair tu terjadi, regenerate terjadi. So untuk menjawab soalan tu, tak, kita sebenarnya sebelum Encik Razman mencapai full marathon tu contohnya, Encik Razman dah train paru-paru tu untuk menghadapi stres full marathon tu. Slowly. So stamina yang kita duk kata ni, dia ada kaitan dengan paru-paru punya fungsi. Bila kita stamina kurang, fungsi paru-paru pun kurang kan, sebab kita untuk cungap-cungap kan. Tapi bila kita stamina lagi tinggi, lagi kuat stamina kita boleh nak buat marathon pun, full marathon pun kita tak rasa bercungap-cungap. Maksudnya apa? Paru-paru kita bertambah kuat. So tak perlu risau, sebab dia melalui proses kita train paru-paru kita. Okey, baik. So soalan kepada Dr. Ed. Tuan Andre, morning doktor. Saya baru siap jumpa doktor pasal TB. Yang untuk Tuan Andre kena TB. Dia kata TB ni kalau terjangkit hari ni simptom atau sakit dia 2-3 tahun baru muncul. Betul ke doktor? Dan saya kena GERD masa tahun 2020 dan berkait ke doktor dua benda ni? Okey, dari segi patologi, TB ni disebabkan bakteria. So dia mungkin dia ada kaitan secara langsung atau secara tak langsung mengenai GERD kita. Contoh macam ni, bila kita ada masalah penghadaman, kita punya sistem flora fauna, maksudnya gad microbiome kita akan terganggu. Kan saya cerita tadi, gad microbiome ni sangat-sangat penting untuk sistem imun kita. 80% imun sistem kita bermula kat perut kita. So bila perut kita tak sihat, sistem imun kita pun akan jatuh. So mungkin apa terjadi, mungkin bila ada masalah GERD tu, imun sistem tuan jatuh. Kat situlah senang kena jangkitan. Itulah kaitan dia secara tak langsung dia. GERD dengan masalah TB tu. Bila kita ada masalah GERD, kita punya sistem jatuh. Kat situlah senang kena jangkitan. Okey, baik. Tuan Ismail, silakan. Okay. Doktor, saya nak tanya, kalau saya macam mana kita nak bezakan tidur yang, tadi doktor cakap tidur sejam yang berkualiti lebih baik daripada tidur panjang yang tak lena. Jadi macam mana kita nak, first saya nak tanya macam mana tidur yang berkualiti tu untuk kita detect. Lagi satu lagi, tidur yang macam mana kalau kita bangun dengan mengejut. Contoh kita bangun dengan alarm ke ataupun orang kejut ke, adakah dia tak bagus? Adakah perlu kita terjaga sendiri tu daripada tidur tu dah tanda tidur yang bagus? Tu saya nak tanya. Okey. Kita nak tahu kita dapat tidur yang berkualiti ni senang aja. Bila kita bangun tu kita rasa fresh amat sangat. Ada orang dia dapat tidur setengah jam je. Biasa nak kalau tengah hari kita panggil power nap. Kalau dalam Islam pun ada nama dia kan, tidur tengah hari sekejap kan. Kalau kita dapat tidur sekejap walaupun 15 minit pun kita bangun kita rasa macam lega sangat, fresh sangat. Itu tidur yang berkualiti. Nak bandingkan kita tidur kat berapa jam, 5-6 jam, ada orang tidur kat 12 jam, bila bangun dia bengong, dia blur, rasa macam sleep penat. Itu tidur tak berkualiti. Sebab dulu masa saya mula kerja doktor dulu, saya biasa lah kerja doktor dulu, kadang tidur tak cukup, kadang 2-3 hari tak tidur. Bila dapat tidur tu, bila bangun tu jadi tak betul. Ni pagi ke petang ni? Blur je, bengong aja. Walaupun tidur lebih 12 jam. Itu maksudnya tidur yang saya dapat dulu bukan kualiti pun, walaupun lama sangat. Tak berkualiti pun. Sekadar nak tidur saja. So nak tahu tidur kita berkualiti ke, tidur yang betul, kita berada dalam deep sleep. Deep sleep ni memang time tu, memang badan kita time tu dah repair habis. Bila kita bangun kita rasa fresh sangat. Walaupun tidur kita tu setengah jam ataupun 15 minit saja. Itu cara kita nak tahu kita tidur kita ni dapat tidur yang kualiti ke tak.
Lagi satu tadi, kalau tidur kita bangun sebabkan alarm clock. Memang bagus kalau kita dapat kita badan kita pun ada biological clock sendiri. Cuba train. Macam saya kadang-kadang kalau kita dah terbiasa, kita boleh bangun sebelum badan kita boleh on balik, mata kita boleh terbuka balik sebelum alarm clock kita berbunyi. Itu maksudnya biological clock kita berfungsi dengan baik dan kita dapat tidur dengan lena. Kalau kita tak dapat tidur dengan lena, tak dapat tidur yang baik cukup, percayalah, alarm clock bunyi pun kita tak boleh bangun. Betul tak? Kita tak cukup tidur, tak betul tidur kita tu. Alarm clock bunyi punya kuat macam mana pun kita tak boleh bangun. Tapi kalau kita tidur yang lena dan kita punya biological clock kita berfungsi dengan baik, kita akan bangun, selalunya kita akan bangun sebelum alarm clock kita akan bunyi. Kita bangun je, kita buka mata je, baru alarm clock kita berbunyi, kita tekan terus. Itu maksudnya kita ada tidur yang cukup, tidur yang lena dan biological clock kita berfungsi dengan baik. Memang sebenarnya lagi baik kalau kita biological clock kita yang bangun kita. Nak bandingkan dengan jam. Sebab bila terkejut ni tak best. Tidur kita terganggu. Badan kita pun terkejut. Barulah kita dapat tidur dengan lagi kualiti sebenarnya. Okey, faham. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okey, baik. So kita tengok untuk soalan lagi. Okey. Gamila nak check. Okey, Tuan Faizan nak check tulang belakang kena pergi chiropractor, fizio ke doktor? Kat mana satu ni Dr. Ed? Chiropractor ke fizio ke? Untuk check tulang belakang ni. Fisio ni senang cerita yang exercise tu. Tu orang untuk fisio. Untuk cek tulang belakang sebenarnya kita pergi chiropractor. Chiropractor memang dia memang spesialis untuk tulang belakang. Dia bukan untuk exercise, dia untuk tulang belakang. Fisio ni lah untuk exercise ni. So untuk cek tulang belakang pergi ke chiropractor. Tapi chiropractor pun cari yang betul-betul bertauliah lah. Macam tu. Okey, baik. So kita tengok. Posture tidur. Ada mainkan peranan tak, doktor? Posture tidur. Kalau ikut kajian untuk tidur yang lena, kita kena kalau dalam Islam tidur belah kanan kan, tidur belah kanan. Kalau dalam medical tidur belah kiri. Ini semua pendapat masing-masing. Bagi saya, ikut kita lah mana yang kita selesa tidur. Ada orang suka tidur terlentang, ada orang suka tidur meniakap. Dia rasa selesa lagi. Yang mana bagi saya mana posisi dia rasa selesa untuk tidur. Kalau kita duduk sangat ikut buku, bagi saya lah, kalau kita duduk sangat ikut buku, okey, tidur belah kiri. Tapi kita tak selesa langsung. Tak boleh tidur dengan lena juga, betul tak? Buku ni sekadar buku dan apa, itu sekadar guideline saja. Guideline saja. At the end of the day, terletak kita. Kalau nak tidur macam mana. So itu sekadar, ini pendapat saya. Bukan tak ada betul, tak ada, bukannya kata orang, ni kena ikut. Tak, ni pendapat saya. Kena tidur tu ikut mana kita selesa. Ada orang tidur tak ada bantal lagi selesa, betul tak? Ada orang dia nak kena ada bantal, bertingkat-tingkat baru selesa. So dia bergantung kepada individu. Saya selalu kata bukan one size fit all. Bukan semua satu benda ni boleh sesuai untuk semua orang. So postur badan ni bergantung kepada individu tu. Buku-buku boleh bagi cadangan, tapi at the end of the day kita yang nak tidur. Kita yang tentukan nak postur macam mana tidur tu. Okey, baik. So kita tengok untuk soalan lagi. Tuan pada soalan Tuan pada Ahmad Firdaus. Glutathione tu apa doktor? Glutathione. Glutathione ni antioksida. Memang badan kita pun ada glutathione sendiri, dia develop reproduce. Badan kita produce glutathione sendiri. Glutathione ni fungsi dia antioksida. Antioksida ni kata orang dia dapat bunuh dia bunuh semua radikal-radikal dalam badan kita lah. So imun sistem kita pun akan bertambah baik kan. Dan satu lagi glutathione ni dia ada fungsi tertentu untuk kita punya paru-paru. So bila glutathione berkurangan dalam badan kita, paru-paru pun punya fungsi pun berkurangan. So glutathione ni kita kena kalau boleh kita biar badan kita yang generate glutathione dengan natural dia. Tapi zaman sekarang ni banyak orang ambil glutathione sebab nak putih.
Memang betul dia boleh bantu putih sebab antioksidan properti dia tu. Cuma kita kena faham, kita kena tahu kenapa kita nak ambil glutathione tu lah. Adakah untuk untuk putihkan badan kita ke adalah untuk kuatkan imun sistem kita. Ah, Okey, baik. So kita tengok untuk lagi soalan. Cara bernafas. Okey, daripada Tuan Lokman. Salam doktor. Soalan umum, apakah punca utama penyakit paru-paru berair? Ini banyak orang nak tahu ni. Kenapa jadi masalah paru-paru berair? okey. Istilah paru-paru berair ni sebenarnya dia macam terlampau layman. So bila doktor kadang-kadang doktor nak bagi mudah orang faham paru-paru berair. Tapi sebenarnya dia ada banyak dia punya kata orang penyakit dia. Contohnya doktor nak bagi mudah orang faham. Orang ni ada jangkitan kuman kat paru-paru. Dia cakap dia paru-paru berair. Tapi sebenarnya dia ada kata orang macam mana ya? Dia ada jangkitan kuman kat paru-paru dia. Tapi sebenarnya kalau nak betul-betul paru-paru berair ni adalah pleural effusion. Pleural effusion. Maksudnya ada air dalam paru-paru kita. Itu yang betul-betulnya paru-paru berair. Tapi sebab kadang-kadang doktor ni menggunakan istilah paru-paru berair ni terlampau general. Orang ada masalah jangkitan paru-paru pun dia kata paru-paru berair. Tapi sebenarnya paru-paru berair sebenarnya adalah pleural effusion. Maksudnya ada air, takungan air kat paru-paru tu. Bila takungan air ada kat dalam paru-paru, ada air, so paru-paru kita tak dapat berfungsi, tak dapat kembang kucut dengan baiknya. So bila tak dapat kembang kucut dengan baiknya, oksigen, karbon dioksida pun tak dapat bertukar. Pertukaran tu tak dapat berjalan lancar. Apa punca dia? Punca paru-paru berair kalau pleural effusion ni adalah jangkitan kuman. Punca utama adalah jangkitan kuman. Jangkitan kuman ni dah buat macam-macam benda. Paru-paru kita tak dapat kembang, paru-paru kita collapse, paru-paru kita berair. Semua disebabkan jangkitan kuman. Selalunya bakteria. Bakteria lah yang paling banyak menyebabkan paru-paru kita ada masalah. So punca paru-paru berair dalam konteks ni pleural effusion adalah jangkitan kuman. So macam mana cara dia orang nak manage masalah paru-paru berair ni, antibiotik perlu. Macam saya kata tadi, antibiotik ni kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi kalau dalam konteks dalam masalah paru-paru berair ni sangat-sangat perlu untuk ambil antibiotik untuk bunuh kuman tu. Sebab kalau tak bunuh kuman tu, air tu makin banyak. So kena bunuh kuman tu, kita kena ambil antibiotik. Kedua, doktor selalunya akan drain keluar air tu. Sama ada dia akan cucuk, dia akan tarik keluar ataupun letak tube untuk keluarkan air tu. Sebab air tu adalah air kuman juga. So kalau air kuman tu masih dalam badan kita membiak dan menternak kuman. So bahaya kat paru-paru kita. So that's why antibiotik doktor akan bagi long term jugalah, paling kurang 2-3 minggu. Lepas tu doktor akan drain keluar. Akan tarik keluar, akan letak tube untuk keluarkan air tu. Okey, baik. So kita tengok sikit. 3.7%. Namas kena makan ubat. Ubat dia besar-besar lagi antibiotik. TB, ubat TB. Ya memang ubat TB memang kena ambil manja panjang, memang kena ambil. Yang ni memang tak boleh elak lah, memang kena ambil. Ubat TB ni memang kena ambil. Okey, so Kak Mila tulis cara bernafas. Bernafas lepas nafas, ini yang tak dapat. Ini apa yang tak dapat, cara bernafas. Nafasan lepas nafas. Tak apa, Kak Mila praktis je lah. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Waalaikumsalam, Azizul. Okey, baik. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan ya. Untuk penyakit paru-paru berair, dah Tuan Luqman dah tanya dah. So, kita tengok soalan doktor punca utama. Okey, baik. Adakah TB ni yang orang kata, kalau kan ada macam orang cakap kalau duduk dekat kawasan orang yang dengan banyak pekerja asing pekerja pada warga asing,
senang kena TB. Betul ke Dr. Ed? Ya betul. Dia bukan sebabkan kita duduk agak asing, tapi lebih kepada hygiene, kebersihan saja sebenarnya. Kalau contohnya kalau kerja asing tu duduk bekerja pejabat, maksudnya dia punya lifestyle dia lain, dia punya kebersihan dia lain. So tak ada pula kena TB kan. So maksudnya bukannya kerja asing, tak, cara hidup diorang, cara lifestyle diorang, environment diorang tak bersih, itu yang menyebabkan senang kena TB. Tu kena faham dia tu. Adakah disebabkan malnourish ni tak cukup makan, senang kata tak cukup makan menyebabkan boleh kena TB ni. Malnourish lah, orang yang malnourish. Okay, dia macam ni. Malnourish ni dia akan berkait langsung dengan immune system kita. Bila kita kurang dapat zat, kita punya immune system pun tak kuat. Itu kaitan dia. Ya, jawapannya ya lah. Secara tak langsung. Sebab kita bila tak cukup zat, kita immune system kita pun tak kuat. Tapi kalau orang tu minum zat yang cukup, makan suplemen, exercise yang elok, sistem immune system dia akan dapat lagi kuat, so dia dapat lawan penyakit lah. So senang kata dia memang berkait dengan rapat dengan kita punya kita punya kesihatan imun kita lah. So let's say kalau dan ramai juga orang yang kena masalah TB ini selepas vaccination ni, yang lepas dijalankan vaccination secara besar-besaran ni. Adakah vaccination ni merendahkan kita punya imun sehingga menyebabkan mudah kena TB? Ada kajian menunjukkan bila ambil vaksin COVID ni imun sistem akan rendah. Ya, memang ada kajian tu, tapi bukan semua orang. Tapi yang senang nak cerita, memang kita nampak ramai lah orang lepas vaksin ni dia senang allergic. Senang allergic. So kat situ pun dah tahu dah, bila allergic ni dia berkait rapat dengan immune system. So maksudnya yalah, betul lah tu. COVID vaksin ni akan menyebabkan immune system kita rendah dan senang nak dapat penyakit. Senang dapat penyakit. Okay. So dekat sini kita tahu kena jagalah immune system tu bagi champion lah. Wan, boleh abang mencelah sikit? Silakan mahasiswa Nohal. Assalamualaikum doktor. Abang nak tumpang tanya. Okey. Tadi abang ada dengar pasal immune system yang doktor kata pasal TB tadi, apabila immune system kita itu drop, maknanya ketika itu apa saja penyakit pun boleh kita dapat, betul? Jadi persoalan yang timbul pada abang adalah, adakah drop itu immune system kita lemah atau macam mana yang dikatakan drop itu? Pasal adakah juga immune system kita ni dia akan dia tidaklah 24 jam dia akan meningkat naik, maknanya dia akan ada turun naik dia. Dan jikalah immune system tu turun naik, apakah penyebab dia? Itu soalan dia abang. Saya nak fahamkan balik. Okey, soalan abang yang pertama tu kan, kalau drop tu, adakah ketika itu immune system kita tengah lemah ke, ataupun dia masih kuat ke, macam mana sehingga kan kita boleh dapat penyakit? Kan kalau ikut mudah faham, kalau dia drop maknanya ketika itu immune system kita lemah lah. Okey. Kalaulah adakah immune system itu akan berada di satu paras yang dia sentiasa dia tak ada drop. Maknanya tak ada drop ni, dia sentiasa berada di satu paras yang tinggi untuk dia melawan penyakit. Jadi kita tahu untuk menguatkan immune system adalah melalui pemakanan kita. Macam kita duduk dalam keluarga MBB ni, maknanya kita makan real food. Lepas tu kita ada fitness. So untuk menguatkan immune system kita. So kita ada suplemen yang juga sedikit sebanyak membantu untuk immune system kita. Jadi adakah, untuk soalan yang kedua, adakah immune system kita itu selama 24 jam kita bernafas ni, dia ada tikanya, dia akan naik, dia ada tikanya, dia ada turun. Dan jika ada turun dan ada naik itu, macam mana immune system tu bekerja? Maksud abang macam mana
apakah penyebab yang menyebabkan imun sistem tu ada masa dia naik dan ada masa dia turun. Okey. Okey. Badan kita ni Allah jadikan imun sistem ni untuk untuk melindungi badan kita. So imun sistem kita ni bekerja 24 jam tanpa henti sebenarnya, tanpa henti. So macam kita, kalau kita bekerja tanpa henti, kita akan penat. Kalau kita tak ada ambil suplemen, kita tak ambil makanan yang betul, kita tak ambil exercise, kita tak support. Maksudnya kita tak support. Kita ambil support, benda yang support untuk badan kita lagi cergas, kita akan cepat penat. Sama juga dengan imun sistem kita. Dia bekerja 24 hours. Memang dia akan bekerja 24 hours. Tapi dalam satu masa, dia akan exhausted. Kalau kita tak bagi support yang diperlukan. That's why bila dia exhausted, itulah masanya senang dapat penyakit. Senang dapat sakit, senang tak sihat badan sebab dah exhausted. Kita fungsi imun sistem dah exhausted. Tapi penting rehat yang cukup, tidur yang lena, exercise, makan yang sihat, makan yang betul, suplemen, untuk bagi support, untuk support balik, untuk replenish, kita orang rejuvenate balik kita punya tubuh badan kita. Walaupun dia bekerja 24 hours tanpa rehat pun. Walaupun kita akan jatuh, tengah turun, imun sistem kita masih lagi bertugas, masih lagi bekerja. Tapi tak efisien sangatlah. Itu saja, tak efisien sangat. Dia masih lagi bekerja. Kalau anda kata orang tu langsung tak ada imun sistem, dia dah kong lah. Dia dah habis lah. Sekejap dah habis. So maksud kalau kita masih hidup, kita demam, maksudnya kalau kita demam tu maksudnya imun sistem kita tengah bertugas. Bertugas. Adaptasi. Adaptasi. Bila kita stres, badan kita adaptasi. Demam tu, suhu naik tu adaptasi juga. Maksudnya kita punya imun sistem tengah bekerja. Bekerja juga. Tapi efisien ke tak efisien? Kuat ke tak kuat? So kita perlu bagi support. Support dengan pemakanan, support dengan exercise, support dengan suplemen, tidur yang cukup. Okey, soalan abang yang berikutnya, imun sistem kita ni adakah dia akan kita manusia ni kita ada masa bayi sehinggalah kita tua. Adakah imun sistem ni akan mengikut peredaran umur kita? Maknanya dia akan makin kurang ke? Okey. Itu soalannya. Dan kalau dia mengikut faktor umur, so perlu jugalah kita support dia, betul tak? Untuk dia bersiap sedialah. Jadi soalan abang tadi yang pasal support tu abang tahulah. Abang faham. Jadi adakah dengan dia akan imun sistem tu akan juga menurun mengikut faktor usia. Itu dia. Okey. Jawapan dia tak straightforward. Dia ada banyak jawapan. Ya dan tak. Dia tengok individu. Macam yang saya cerita tadi, dan saya cerita dia orang asma. Orang asma banyak tadi kat orang bandar. Maksudnya apa? Orang bandar dia tak train badan dia untuk hadapi stres-stres, hadapi kehidupan dia, hidup dia terlampau bersih sangat. So bila hidup terlampau bersih, imun sistem tu tak dapat train imun sistem dia. So itu kita nampak, faham tak? Ada orang kalau dia abang faham benda ni, doktor. Cumanya kenapa abang bertanyakan soalan ni untuk kita semua? Sebenarnya apa yang abang nak cuba, abang faham, jangan salah faham. Cumanya apa yang abang cuba nak sampaikan dalam MBB punya Zoom ni adalah betapa perlunya kita MBB, betapa perlunya kita bersenam dan betapa perlunya kita mengambil suplemen untuk kita menyiapkan untuk mempersediakan imun sistem kita sehinggalah hari kematian kita lah. Maknanya Allah Ta'ala panggil kita balik lah. Dalam erti kata lain, Wan selalu katalah biar kita mati tu kita tak menyusahkan orang lah. Itu maksud abang. Jadi soalan abang tu lebih terbuka macam tu supaya kita semua nampak gambaran jelas. Jadi abang sangat-sangat bersetujulah dengan apa yang Dr. Ed kata. Maknanya ia bergantung kepada kita kena support dia. Okay? Kita kena support dia dan bergantung juga kepada individu tu pun abang bersetuju kata doktor tadi tu, dia atas disiplin seseorang itu. Sejauh mana
Sejauh mana dia mengambil berat tentang diri dia sendiri dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. So kata putus pengakhiran kata abang, sayangilah diri kita. Sebab sakit tu memang sakit lah. Okey doktor. Terima kasih doktor. Minta maaf abang mengganggu. Sama-sama. Okey, Wan. Okey, Wan, settle. Tak dengar, Wan. Tak dengar. Termute tadi. Terdengar. Okey, baru dengar. Kenapa mute? Abang tak boleh mute Wan pun. Dah, bukan saya mute dia sendiri. Okey, Wan. Okey, itu je lah soalan abang. Sorry lah kalau salah cakap. Tak apa, tak ada hal. Okey, baik. So kita tengok untuk Tuan Faiz. Dr. Edin, jangkitan bakteria di paru-paru adakah sama bakteria di dalam perut? Macam mana tu Dr. Ed? Okey, kena faham. Bakteria dalam perut dia fungsi dia apa? Bakteria dalam perut ni ada fungsi dia untuk bukan untuk penghadaman saja. Bakteria perut ni fungsi dia untuk imun sistem badan kita. Untuk kelancaran sistem badan kita. Kena faham, bakteria yang kita masukkan gut microbiome ni adalah yang Allah memang jadikan fungsi dia untuk bantu tubuh badan kita. Nak bandingkan pula jangkitan bakteria. Jangkitan bakteria kat paru-paru ni adalah benda yang tak elok, tak boleh. Dia memang benda yang tak patut berada dalam paru-paru kita. Bakteria tak patut berada dalam paru-paru kita. So dia akan memusnahkan paru-paru kita. So dia berlainan. Gut microbiome, bakteria dalam usus dengan bakteria dalam paru-paru ni berlainan. Fungsi dia berlainan. Bakteria dalam paru-paru ni fungsi nak memusnahkan paru-paru. Bakteria gut microbiome dalam perut kita adalah fungsi dia untuk tubuh badan kita, imun sistem kita, untuk hormon, enzim kita berjalan lagi lancar semua. So tugas dia berlainan. Allah jadikan bakteria dalam perut kita ni untuk tugas yang sangat penting dalam tubuh badan kita. Okey, baik. Jadi eloklah kita jaga kebersihan. Betul tak ni doktor cakap tadi kan, jaga kebersihan tu lah. Betul. Seperti yang Islam pesan, jaga kebersihan. Nasib baik kita ada solat. Boleh juga kita cuci tangan. Betul. Kan nasib baik kita ada solat 5 kali sehari. Itu pun kalau orang malas lagi tak tahu nak cakap. Okey, baik. Soalan dari Tuan Khalis. Adakah masalah penghadaman akan menyebabkan berlakunya masalah autoimun lain seperti multiple sclerosis? Betul ya? Okey, multiple sclerosis, multiple sclerosis ni benda yang terlampau kata orang terlampau besar lah, kronik dah, betul habis-habis lah. Mungkin boleh disebabkan sistem penghadaman yang tak elok. Mungkin saya tak kata definitely nanti semua orang takut pula. Kan, mungkin sebab apa saya kata dia sistem penghadaman tak elok, imun sistem kita pun jadi tak elok. So bila imun sistem kita tak elok, badan kita semua sistem dalam badan kita tak lancar. Kat situlah boleh terjadinya semua jenis penyakit. So untuk menjawab soalan ni bukan satu definite answer. Saya tak boleh kata ya, tak. Mungkin boleh. Mungkin juga tak. Sebab multiple sclerosis ni benda yang bagi saya benda yang terlampau major, terlampau besar ni. So jangan terlampau, bagi saya jangan terlampau tengok benda yang benda yang menakutkan macam ni lah. Jangan tengok benda menakutkan macam ni. Okey, baik. So kita tengok doktor, macam jantung dia akan membesar sikit jika orang tu sangat aktif seperti atlet. Adakah paru-paru pun boleh membesar kalau orang tu aktif? Okey. Saya ini kalau saya tak silap saya lah. Paru-paru kita ni dia tak macam jantung. Jantung kita ni memang betul-betul muscle. Ingat paru-paru kita memang betul-betul otot. So otot kita bila train dia akan membesar. Tapi jantung pun dia membesar pun dia tak boleh membesar terlampau banyak sangat. Sebab bila terlampau banyak sangat, fungsi dia tak efisien lagi dah. So jantung kita ni adalah memang muscle. So dia boleh ikut besar. Nak bandingkan paru-paru kita bukan muscle. Dia macam belon, kembang kuncup ada injap dia, kembang kuncup. Mungkin dia boleh membesar sedikit tapi dia tak macam jantung. Okey, baik. Terima kasih Dr. Ed. Saya nak tengok saya check balik King. Okey, saya rasa King dulu lupus kot. King, masalah autoimun King. Dia berbeza dengan MS ni, dia berbeza.
MS dia apa, dia attack otak kan, kalau tak salah saya kan. Saraf. Sistem saraf rasanya. Saya check balik. Bentuk sklerosis saya pun lupa. Tapi dia dah sihat betul lah, Bon kan? Dia sihat betul. Sihat betul, selesai masalah dia, alhamdulillah. Dia exercise, dia follow sampai sekarang. Dia MBB sejak bila, Wan? Kat saya tengok Ada balik. 3 tahun 4 tahun. King. Pasal masa dia dalam group fitness tu, dalam group fitness ke group mana? Group fitness lah, dia pernah dia adalah menceritakan kan. So dia ikut MBB ni rapat betul, tapi dia, dan satu lagi dia support dia punya dengan support senaman lah. Tu yang buatkan dia sihat. Dia sihat sampai ni, alhamdulillah. Apa King dia lain. King satu dia punya perangai, dia jenis orang jiwa kental gila King ni. Dia semangat kuat dia. Semangat dia, jiwa dia kental sampai orang kata cucuk sampai cucuk dekat dia punya ibu jari lah. Untuk apa? Untuk apa tah? Lupa dah. Untuk bagi dia hidup kot. Saya pun lupa dah. Okey, faham. Sampai setara tu aku kering sampai tak boleh berjalan, langsung lumpuh lah. Cerita dia ada dekat YouTube. Ada Ada cerita dia dekat YouTube. Boleh tengok dekat YouTube. Kita check balik. Jadi siapa yang rasa nakkan contoh, bolehlah tengok YouTube King. Adib YouTube lah King. yang tu kan. Adib jadi dia punya narrator dia. Dia punya pengacara. Itu adalah contoh-contoh terbaik. Contoh jiwa kental. Saya tengok. Ada siapa dia? Kena cari balik. Apa yang tidur terganggu tu boleh cuba APD. Memang boleh. Memang sangat-sangat okey lah ambil APD ni. Jangan lupa dah. APD sekarang dah habis. Sekarang ni masuk zaman pre-order. So pre-order lah ya no. Sebab kalau tak pre-order sekarang, kemungkinan besar Oktober baru sampai. So pre-order sekarang bolehlah dapat untuk awal bulan 9. King awal sikit ya, King awal. YouTube pasal King. Ni ada apa Tuan Razman bagi YouTube pasal King? Abang bulan 7. Abang bulan Ogos 2019. Dia awal sikit bulan dengan abang. Ni elok lah Tuan Razman peringat ni, saya nak buka group MBB Fitness ni untuk bising sangat alam dengan Firdaus. Tuan Alam Firdaus. Kita boleh. Tak bukan apa, sebab baru masuk lagi. So kelang kabut sikit lah. So kita bagi ni sikit, bagi depa semangat. Bagi depa semangat. So tengok untuk orang yang pernah sakit teruk betul ni recover balik. Kira kalau ikut mata kasar manusia ni, bahasa kasarnya minta maaf cakap antara hidup dengan mati lah kot. Betul Wan. Belum kurang. Dia tak boleh berjalan lah pun. Tak boleh berjalan. Tolak pergi mana-mana pakai kerusi roda. Tapi paling abang respect sekali Pakcik Zainal lah, bapa Azwan lah. Dia kalau abang dapat ruang dan peluang, abang akan jumpa dia. Abang akan berterima kasih yang amat sangat lah. Pasal Wan pernah cakap ke abang, dia dah muntah darah, berak berdarah Wan kan? Dia tak muntah berdarah, dia berak berdarah. Berak tu jenis mancut darah, memang teruk lah nak kata. Dan abang ingat lagi 2019 tu Wan kata, bang sepatutnya bapak saya dah mati lah. Memang sepatutnya mati lah pun. Jadi siapa-siapa yang rasa diri dia tu boleh ambil contoh Pakcik Zainal ni, bapa Azwan, isteri si Azwan ni. Isteri dia antara yang Azwan pecah kepala rak jaga, siapa yang tahu tentang sejarah lah. Dan King yang terbaru King. So kita yang rasa sikit lebih kurang ni, janganlah malas makan Hafai, MBB produk. Dia keyakinan sebab apa, banyak orang yang macam masuk untuk MBB ni ingat macam amal Hafai tu sekejap tu, lepas tu dah okey lah. Dia ada proses, the learning process yang mana kita guide dia so slow day by day sampai dia okey balik. Pasal kita dah menjahannamkan diri kita tanpa kita sedar berpuluh tahun. Kita jangan expect sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangan.
Tapi dia kita kena expect. start lah. Tapi dia kena start. Kalau tak start, benda tu dia tak solve lah. Orang tu akan lompat daripada method ke method, doktor ke doktor, bomo ke bomo, dukun ke dukun sampai bankrupt. Sampai habis hayat lah macam tu. Sampai habis hayat lah. Dengan dia tak boleh kerja, dengan tak boleh nak jaga family, dia akan lompat. Ini cukup. Minta maaf. Abang masuk ni cerita merapu pula bila abang masuk Zoom. Tak ada, ini betul lah. Ini untuk kita peringat orang supaya orang kata kekal kepada satu jalan sajalah, kekal kepada jalan ni. Dia jangan lompat, jangan lagi rasa macam lambat dah nak pergi lompat buat cara ni. Lepas tu sekali tak ini lompat cara ni. Lepas tu lompat cara ni. Tak ada. Untuk orang kata masalah pengadaman, even untuk masalah darah tinggi ke kecil manis ke apa semua, MVP is the best lah, sebab kita ada record semua kita punya customer. Cuma tak orang proper lah. So harap MVP Go ni yang mana kita record secara proper, macam apa, setiap orang kena bagi dia punya IC, nama penuh, gambar apa semua. Kita profile picture semua akan gambar muka orang tu lah. Kita tak bagi dia letak gambar kucing ke rimau ke apa semua, tak boleh. Kita kalau macam dia bersembang sekalipun, kita wajibkan dia letak gambar muka dia dengan nama penuh. Sebab kita tak mau environment MBB Go ni jadi toxic. Toxic macam apa yang berlaku dekat grup-grup kesihatan macam Facebook ke apa semua, TikTok ke apa, even WhatsApp ni sendiri. Kalau dia bukan nama penuh dengan gambar, orang ni akan bertindak macam orang tak kenal dia. Bila orang tak kenal dia mula cakap bukan suka hati dia lah. Tapi bila dia ada nama penuh, ada rekod detail, alamat rumah apa semua, dia akan bercakap macam mana dia cakap dengan jumpa orang berdepan. So kita boleh jaga kita punya community secara proper dan berdisiplin. Yang ni kena buat, Saya tak mau bagi orang tu jadi anonymous, tak dikenali. Oh bahaya, sebab dia jadi toksik lah. Jadi toksik lah. Dia cakap ikut suka dat, ikut suka dia, tak beradab apa semua. Tak maulah. Betul. So kita buat orang ni, okey, kalau aku cakap apa-apa dalam ni, aku akan ada orang kenal aku. Aku ada semua detail aku tak lari di mana. So aku kena cakap beradab dalam ni. Kena ada adab. Kena ada adab. So yang ni apa yang saya duk usahakan untuk FBB Go ni, yang mana saya akan launch by 3 September ni. So yang mana ada kelapangan tu untuk Abang Azizul, Terazban, kita wajib hadir lah. Dr. Roleh pun InsyaAllah hadir. Dr. Roleh pun semalam kena paksa dengan saya. Kena pi doktor, kena pi. Dia kata okeylah aku pi. InsyaAllah sampai. Toki pun akan ada. Apa cikgu pun akan ada sekali. Untuk event tu lah. Kita buat satu revolusi baru, insya-Allah lah kot. Yang mana kita nak benda ni satu kalau satu dunia tak pakai, even Malaysia implement dalam dia punya sistem kesihatan Malaysia ni. Implement lah benda ni, insya-Allah rakyat Malaysia bukan tak perlukan hospital. Kalau pergi hospital pun pecah kepala je lah. Itu jadi aksiden pecah kepala ke kena panas ke. Itu je lah. Betul. Untuk pesakit-pesakit kronik ni, sebab masalah pesakit kronik ni semua boleh selesai kecuali kalau dia memang cacat dah. Dia cacat, organ hilang ke, organ tak function ke. Yang tu ada lah masalah penyakit kronik, tak apalah. Tapi kalau macam disebabkan oleh makanan, stres apa semua ni, benda boleh selesai. So kita selesaikan lah. Orang tu boleh kerja. Itu yang penting tu. Nah, abang nak tanya Dr. Ed. Semalam Dr. Ed ada bercakap tentang buah pinggang dan antibiotik. Dr. Ed ada menyebut erythromycin ni semalam. Betul Dr. Ed? Ada tak? Saya sebut gentamicin dengan penicillin tak saya. Okey, maknanya abang salah dengar. Pasal abang masa 30 tahun itu erythropoietin bang. Erythropoietin untuk sel darah merah kita. Apa yang abang sebut tadi tu?
Mungkin abang salah dengar. Mungkin saya Ah, sebut mungkin abang salah. erythropoietin. Pasal abang ada pernah demam, abang pernah demam, lepas tu masa tu di Kelantan lah abang belajar di sana. Jadi doktor tu bagi abang ubat erythromycin, ubat pink macam lebih kurang besar Panadol. Ubat antibiotik rasanya. Oh, abang makan tu melilau betul-betul lah. Kan melilau, so pergi balik jumpa doktor tu, tukar antibiotik pasal dia kata ubat tu terlalu kuat untuk abang kan. Jadi apa yang abang cuba nak beritahu kat sini, maknanya apa yang doktor cakap tentang ubat semalam tu abang salah dengar lah, bukan erythromycin lah. So bawah pinggang abang selamat lagi lah. Kan, tapi janganlah kita ni apa nak cakap sikit Wan. Janganlah kita kata kita sakit pasal badan kita ni sedang mengadaptasi. Kan, bila badan kita mengadaptasi, dia pun perlukan masa juga untuk dia pulih. Jadi untuk membantu proses pemulihan tu, kita support lah dia dengan makanan yang MBB, lepas tu senaman, lepas tu suplemen. Itulah kita support untuk badan tu. Bila kita tolong dia, dia akan tolong kita juga. Kan, tu tengok macam Razman lah, tengok Razman tu. Orang yang paling senang kita nak tengok nak jumpa Pakcik Zainal susah. Dia dah satu level tinggi lah kan. Kita nak jumpa dia pun nak kena beradab juga jumpa orang tua ni. Tak boleh main langgar macam tu je. Jadi Razman tu dah dia mencerita kisah dia apa semua. Sekarang ni kuah kering. Bukan kuah kering kan, kuah sedap lah kan. Tu dia. Sekarang ni Azwan nanti kita pergi swimming kan. Kita kuatkan paru-paru kita pula. Alright, okay. brother. So kita tengok soalan pada Miss Sophie. Adakah vape boleh menyebabkan paru-paru berair? Yang ni banyak apa dekat TikTok duduk viral. Dia kata dia tunjuk dekat itu orang dekat hospital kena drain dia punya paru-paru. Lepas tu dia cakap ni disebabkan isap vape. Ni dia punya narration kat situ dia tulis lah. Tak ada pun orang tu cakap sebab isap vape. So soalan dia, adakah vape boleh menyebabkan paru-paru berair? Dr. Ed. Okay. Indirectly tak lah. Kena faham sekali lagi, paru-paru berair ni disebabkan jangkitan kuman dekat paru-paru. So vape ni dia bukannya terus buatkan paru-paru kita berair, tak. Dia mengganggu ketorang, dia menyebabkan, sebab dia bahan kimia. Kita ambil tu contohnya yang all dia, ketorang bagi saya all dia pressure ni, bila ada pressure ni ada bahan kimia. Confirm ada bahan kimia ni. Kalau pressure mana ada benda natural berbau, betul tak? Mana ada benda natural ada perasa. So mesti ada bahan kimia. So bila bahan kimia ni menyebabkan paru-paru kita ni jadi, kata orang boleh menyebabkan, kalau kita ambil jangka masa panjang, merosakkan sel-sel dekat paru-paru. Dia sedikit sebanyak macam rokok jugalah sebenarnya, tapi rokok ni teruk lah sebab ada nikotin, ada tar semua kan, semua ada chemical yang hardcore punya. Tapi nak bandingkan vape ni, tak ada, dia punya bahan kimia tak se-hardcore rokok. Tapi kalau jangka masa panjang, kalau ambil terlampau banyak sangat, terlampau kerap setiap hari dan jangka masa panjang pun akan menyebabkan kerosakan kat sel-sel paru-paru kita. So bila sel-sel paru-paru rosak, kat situlah datang semua jenis penyakit, sebab paru-paru kita dah tak kuat, tak dapat fungsi dengan elok dia. So dia tak ada kaitan direct dengan paru-paru berair, tapi indirectly jangka masa panjang dia akan menyebabkan struktur sel tisu paru-paru kita punya integriti berkurangan, tak kuat. Kat situlah senang dapat jangkitan kuman. Okay, baik. So kita tengok untuk soalan siapa lagi. Okay, baik. Asal tak ada soalan aku dah. Okay, baik. Saya rasa tengok saya check untuk soalan sebab lagi saya nak kena buat presentation ni. Nak kena bagi kemas saya punya presentation 3 bulan ni. Tapi orang gelak nanti. Okay, baik. Tak ada soalan dah. Okay, saya rasa kita habiskan dekat sini ya. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Kita akan ada kelas seperti biasa pada Isnin minggu depan untuk tajuk topik yang saya kena cari nanti. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih yang hadir. Terima kasih Dr. Adrian. Terima kasih Abang Yusuf. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum semua warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, bos.